A'udzubillahi samina alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وعلمنا تأويل إلى صراطك المستقيم ثم أما بعد. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dalam kita merasai kehidupan kita hanyalah seorang hamba. Hakikatnya kita adalah seorang hamba yang dihidupkan oleh Allah menumpang rahim ibu, dihidupkan di atas dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kalimah alhamdulillah itu tadi, cukupkah kita merasai bahawa kehidupan kita ini sebagai seorang hamba? Tidak lagi. Kena ada lagi dua benda yang menyebabkan kita merasai kehambaan yang sebenar-benar hamba. Mengucap dengan lidah kalimah alhamdulillah, merasai dengan hati, iaitu kita adalah hamba Allah. Yang ketiga, junjung apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Maka sesungguhnya kita adalah hamba Allah yang bersyukur. Selagi mana kita tak buat tiga perkara ini, jangan mimpilah bahawa kita abdan syakura, hamba yang bersyukur. Hamba yang sedar diri adalah hamba yang bersyukur. Hamba yang sedar diri adalah hamba yang banyaknya bersyukur. Berapa kali kita baca dalam surah Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin satu hari, setiap kali kita sembahyang. Tapi kita faham tak Rabbil alamin tu tadi? Pemilik semesta alam, yang mencipta semesta alam termasuk diri kita sendiri, yang sifatnya namanya Ar-Rahman, mengasihi segala makhluk yang ada atas muka bumi yang dia cipta. Ar-Rahim,
yang dia menyayangi orang yang beriman saja dengan dia, yang memiliki hari pembalasan. Sejauh mana kita faham hari akhirat, yaumul qiyamah, yaumul mahsyar, siratul mustaqim, hisab, syurga dan neraka. Maka di sinilah barulah kita dikatakan sebagai hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah. Allah duga dengan kesenangan selama ini. 2 tahun ni Allah Ta'ala duga sikit dengan kesusahan. Kita bersyukur tak? Sebab hamba ni mai kok mana pun dia akan bersyukur. Kalaulah kita mengatakan bahawa kebahagiaan, keseronokan, kelazatan itu bahagia, mana sifat hamba yang kata bahagia yang sebegitu rupa? Sebab milik Allah itu memberi. Bahagia tu hanya ada pada milik Allah. Kita tak ada pun, kita hanya penerima saja. Kalaulah ditakdirkan kita dibahagiakan, bahagialah kita. Tapi Allah takdirkan kita tak bahagia, kita masih bersyukur dengan nikmat tersebut, walaupun ia adalah musibah. Allahumma idfa'na minal bala. Ya Allah, jauhkanlah kami, hindarkanlah kami daripada bala. Bala ni tuan-tuan, dia hanya turun pada orang yang tak beriman. Tu bala. Musibah, alladzina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai musibah, dia tetap letak hati dia kepada Allah. Mai daripada Allah, kembali kepada Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, syukurlah kita masih dipanjangkan usia. Syukurlah kerana kita masih lagi diberi peluang untuk bersama-sama menunaikan kewajipan di dalam masjid ini. Syukurlah dengan keluangan masa yang ada. Syukurlah. Sebenarnya nak bersyukur, yang saya kata tadi, buat apa Allah Ta'ala suruh, tinggal Allah Ta'ala larang apa yang Allah Ta'ala larang. Senang, simple. Muslimin yang dirahmati Allah. Baik. Yang saya kasihi Tuan Imam, saya 6 bulan dah bah. 6 bulan, 8 bulan, tak tahulah, sampai masuk jalan pun tak kena dah tadi. Tengok-tengok luar dia pun buat hal lain pula dah. Pergi kat situ pula dah, kan? Nampak kata lama tak main. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, baik tuan-tuan, mula-mula duk rancang kata nak cerita bab Rabiul Awal, tapi duk tengok ke kitab, rasa kita kena cerita bab kitab lah. Rabiul Awal, Maulidur Rasul, kita tunggu minggu depan lah kot, insyaAllah. Kita cerita sebuah sikit tentang bagaimana pengorbanan Nabi SAW memperjuangkan hak perempuan. Saya bagi hint lah, Nabi SAW angkat martabat perempuan daripada dijual beli, dihina, sampai siapa yang ada anak perempuan dia sanggup bunuh. Pasal apa? Takut malu di hadapan hari. Nabi angkat martabat, jaga martabat perempuan. Tapi hari ini tuan-tuan, budak pakai tudung TikTok. Tahu TikTok? Tak tahu pun tak apa, tapi nak bang tu lah TikTok. Bergelek 2 minit pakai tudung. Allahumma salli ala sayyidina. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mana tak turun bala tuan-tuan. Maruh perempuan ni buang gitu saja. Tuan-tuan tak bayangkan macam mana peritnya Nabi SAW menahan darah, terkoyak dahi, terkoyak geraham, patah gigi, darah sampai penuh dalam kasut, pelak bunyi. Menonong Nabi kerana nak mempertahankan, nak angkat martabat wanita. Tiba-tiba mai hari ni buat kat Nabi macam-macam. Dia kata saya bukan hina Nabi, tapi perbuatan hang tu sama dengan hina balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minggu depan lah kot, no? Panjang cerita saya lagi.
Dia baru nak mula, jangan dengan panas-panas. Sekejap lagi dia tengok bagus ni, ramai. Alhamdulillah. Ramai cara PKP je lah. Baik, kita sambung balik dalam kitab kita Bahrul Madhi 97 99. Okey, kita bincang bab kifarat. Kifarat membayar balik fidyah untuk orang yang berpuasa. Dia tak boleh puasa bulan Ramadan, macam mana nak buat ke atas sebab keuzuran. Benda ni khilaf. Itu sebab ada kata tak payahlah bayar fidyah saja, ataupun disuruh wali ataupun warisnya puasa atas si mati tadi atas sebab keuzuran dia tadi dan sebagainya. Yang ni khilaf. Selisih pendapat ulama. 99, wali yang mempuasakan si mati itu siapa ia? Anak ke, isteri dia ke, ataupun cucu dia yang nak puasa beda si mati tadi, atau orang yang uzur tu tadi? Dia memang tak ada harapan dah, tak ada harapan dah nak puasa, memang tak ada dah kan? Contoh baru ni bulan Ramadan dia puasa tak habis sebab dia sakit, tak kira lelaki wa emma perempuan, tak kira lah. Tiba-tiba habis raya, mai raya haji, dia kena COVID, Allah takdirkan dia meninggal. Siapa nak ganti tu? Bayar fidyah ke nak kena puasa ke? Bayar fidyah ni memang dah ada dah. Bayar fidyah berapa hari dia tinggal, satu cupak. So kena tahu tuan-tuan, kalau siapa yang tak puasa bulan Ramadan, tolong habaq ke orang, habaq ke isteri, habaq ke anak-anak. Berani? Lekeh lah tak puasa apa? Lain lah kalau sakit ni, tak puasa api nasi kandang bagus punya kan, plastik hitam balik nak habaq ke anak. Agak-agak kalau mati tu siapa nak tanggung tu? Tanggung diri lah tuan-tuan. Begitu juga dengan hutang duit ni. Adakah waris dia kena bayar? Tiba-tiba waris tak ada duit, kerta pun tak tinggal, maka buat macam mana? Balik kat dia lah si mati tadi. Oh, kalau macam tu senang, saya buat hutang bagi banyak, anak tanggung. Nampak tak? Nampak zalim tak? Tak. Kalau atas ihsan anak boleh tolong bayar, tak apa. Tapi kalau tak ada, hang pun tak tinggal kerta, anak pun hari tu hang tak bagi mengaji, bagi elok apa semua, maka balik-balik ke hang hutang tu tadi, bawalah si mayat tu sampai kiamat, hutang tu tadi. Nah, begitulah puasa ke apa ke lah. Kena pula anak yang bukan soleh, isteri bukan solehah, habislah tuan-tuan. Kata suruh cari pasangan yang ada agamanya. Pasal itu, sebab apa? Sebab boleh tolong waktu kita susah dan waktu kita mati. Kalau duk pilih daripada ambil jalan tebak itu, bus stop ke, JT ke, jom kahwin, pilih gitu ke? Padan boleh pun zuriat pun macam tu, sama-sama. Ni bukan cerita P. Ramli buat pelarian nak darah orang, P. Qadi. Dia ada cara dia. Maka kalau cara baiknya kita ambil, maka baiklah kita terima hak kita. Tapi cara tak apa nak elok, bawa pelari pi Siam ke menikah, tinggal buang wali dia ke, wali sampai rasa hati ni, duk ambil anak aku balik pi menikah setun, nikah di Songkla, takut keturunan jadi keturunan luar nikah, redha lah juga, tapi luka dak hati bapak tu tadi, wali mujbir dia luka. Esok tunggulah 10 kali ganda Allah Ta'ala balas balik kelukaan si bapak wali kepada perempuan yang kita pelari tadi. Tuan-tuan, jangan maksiat kita tak boleh nak ni Ustaz, kita pandai sembang tak apalah. Selalunya hak ni semua masalah. Kalau hak lari pada wali memang akan ada masalah. 95% yang saya konsult semua bermasalah. Lalah balik duk wah. Nombor 2, nombor 3 tak pun pak tak setuju. Pak dah tahu, dah kata bakal laki hang tu hak bagus punya duk ada. Bukan bagus punya duk ada, ni bagus punya duk ada. Orang tua-tua ni dia tahu lah juga. Tengok muslimin yang dirahmati Allah ya? Baik, maka baliklah pada wali itu tadi, siapa yang nak kena bayar ataupun nak kena puasa balik puasa yang ditinggalkan oleh si mati ataupun orang yang uzur tadi.
Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu. Kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, diambil daripada kitab Mukhtasar Sahih Tirmizi. Syarah dalam bahasa Arab Tuhfatul Ahwazi, syarah dalam bahasa Melayu, ni lah ada kitab dia tuan-tuan, kalau boleh bagi ada. Bagi ada. Dia ada banyak jilid, 22 jilid. Bagilah ada. Bagi pilah kok nak rujuk, sebab ia berkisar tentang masyarakat kita, orang Melayu kita. Moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini. Moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya. Moga-moga Allah mengampuni dosa seluruh guru-gurunya. Moga-moga Allah meluaskan kubur mereka, dirahmati akan roh mereka. Amin ya rabbal alamin. Yantafa'u bihi ila darai. Sifat sebagai seorang anak murid adalah mendoakan keampunan kepada guru-gurunya, meminta ampun pada dua ibu bapa kerana melahirkan untuk guru ni tadi. Jasa mereka cukup besar, maka keberkatan tu kita rasa. Nah, itu adab ngaji. Baik, terus. Wali yang mempuasakan si mati itu siapa ia? Siapa yang nak kena puasa? Kata Imam An-Nawawi, mazhab Syafi'i di dalam kitabnya Majmu'. Dan adapun yang dikehendaki dengan wali, wali maksudnya penjaga, guardian, penjaga, wali. Dengar wali ya rasa seronok, dengar wali ya rasa seronok. Tuan-tuan ingat wali, ingat jadi wali senang lah. Berkata Imam wali yang mempuasakan si mati, orang yang mati tadi, wali dia maksudnya yang menjaga yang si mati tadi, menjaga, mewarisi hak si mati. Telah berkata Imam Haramain, yahtamil. Ini ambil isi secara detail, bahawa ada ia mereka yang ada bagi wilayah menguasai harta. Siapa dia? Kalau kita mati, siapa yang pegang harta kita? Bini nombor 2 murung. Perempuan, isteri tak dapat apa pun, dapat ke anak lelaki. Dan yahtamil ia, terkandung ia, yahtamil ni terkandung, mengandungi semata-mata kerabat, kaum kerabat yang boleh menerima harta. Dan yahtamil ia disyaratkan pusaka atas dia, orang yang terima pusaka. Orang tu lah nak kena puasa. Takkan jiran sebelah nak kena puasa, takkan tu imam tu kena puasa kat tuan-tuan kot, kan? Oh, kata hak sejuta ambil puasa 3 hari hang tak mau. Okey, dah kalau tak mau nak berkeluar secupak, 2 cupak, 3 cupak, boleh tak puasa? Boleh, yang tu khilaf. Okey, kasih sayang seorang anak, puasakan, ambil pahala tu tadi, kirim balik kat pak, ganti balik. Dan yahtamil ia disyaratkan asabah. Apa dia asabah? Hasil daripada pembahagian faraid tadi, hak ujung sekali tu asabah. Tu beda. Hang adik laki, aku abang laki, aku ambil 2 hari, ambil sehari. Beda macam beda harta, kan? Harta ayahanda di dalam negeri, harta ayahanda di luar negeri. Lalah jumpa Kasim Patolan, bukan Kasim apa dah, Sulaiman Akhlaqan, rupanya ada lagi hak luar negeri, kan? 15 juta pound sterling, kan? Pahat tu hampa nak ambil, yang hak ayah dia kena hampa tanggung tu hampa tak nak ambil. Elok kerja anak apa macam ni, kan? Kemudian tutup imam padanya. Ini cerita ni tutup Imam Haramain ni kata. Dan katanya habis dah, orang ni ya nak kena. Isteri kena tak? Isteri terima ke? Isteri terima hibah ya. Sebab isteri kita akan dijaga oleh anak lelaki kita. Sebab tu harta bagi kat dia, hang tolong jaga mak hang pula. Kalau lungguk kat mak hang, sekali lagi janda kaya. Bagi kat anak. Kalau dia bagi pun sebagai pemegang amanah sahaja.
bukan harta hak mutlak hak dia isteri ni. Okey, maka tak layaklah si isteri untuk puasakan kepada suami sebab dia bukan penerima harta, hanya hibah sahaja. Apa dia hibah? Kasih sayang. Dia buat siap-siap hari ni, kalau aku mati apa semua untuk dia ni, bagian mau ang dapat. Contoh, ni ada bab hibah ni kena tanya geng insurans tahu. Dan telah memilih Syekh Abu Amr bin As-Salah bahawasanya ialah semata-mata kaum kerabat, adik-beradik, adik dia ke, abang dia ke, ini kata kaum kerabat. Kaum kerabat kita apa dia? Orang yang hak sebelah bin sama dengan kita. Ayah mereka tiba-tiba anak mati umur 40. Umur 40, 41, 42, umur kita 40-an lah. Pak ada lagi 60 nak tolong puasa. Dia kaum kerabat tak? Kaum kerabat boleh. Ini kata ada satu syekh ini. Dan bermula yang telah dipilih yang mukhtar oleh Abu Amr bin Salah itu ialah yang lebih asah lagi yang mukhtar. Kaum kerabat pun boleh tolong puasa. Sebab nak harapkan anak-anak, kena anak kecil-kecil, hak dia apa aja tinggal pun. Baru 15 tahun, takkan memang dia pemegang harta. Tapi pemegang harta pun kadang-kadang peguam yang tolong pegang, mak dia yang tolong pegang. Kan? Balik pada kaum kerabat. Adik dia ke, adik dia lelaki tadi, tolong. Tak kira lah kaum kerabat ni, janji kata binti sama, bin sama, ataupun adik-beradik yang rapat. Kharabat ni maksudnya kharib, rapat. Itu dia panggil kharabat. Ihtimal wilayah dan asabah itu batal jua. Hak yang kita kata tadi, hak sebagai pembahagian-pembahagian seperti mana pembahagian harta. Maka yang sahih bahawasanya wali itu ialah semata-mata kerabat. Nah, kok-koklah kita esok mana tahu duit tak ada nak buat secupak. Secupak dalam 600 gram. Ada kata 700 gram. Kalau ikut Ratal Baghdadi, cupak Baghdadi besar. Cupak kita pot tin susu Cak Junjung. Dah, kalau ikut hak betul besar lagi. Dalam 700 gram. 700 gram, kita kata 700 gram kalau basmati mati. Kan? Tuan-tuan makan apa? Beras apa? Tuan-tuan makan beras apa? Bah mati ke lori yang mati? Saya makan ketupat ya. Okey, ketupat sekilo. Kalau hak yang 5 kilo kita kata RM13. Bahagi jatuh 1 kilo berapa? Saya matematik 9. Okey, bagi kita kata 1 kilo sebab dia nak ambil harga tepat dia 600 tu boleh. Nak 700 gram tapi kita ambil sekilo lah, senang ambil sekilo. 1 hari 1 kilo, kata cara mudah. Tapi kalau pun tak ada juga, ambillah 700 gram tu dalam kiraan nilai harga beras yang kita makan. Kalau makan temukut, pergi cari temukut. Kalau basmati, ambil. Dia kena darah apa dah kecil manis, mana boleh makan hak yang alang-alang. Dia kena makan hak yang jenis panjang-panjang kan. Maka ikut kilo beras panjang tu. Faham tak? Keluar tiap-tiap hari berapa hari yang dia tinggal. Itu kalau fidyah beras, makanan ruji. Tapi kalau tak ada juga, mana tahu ke depan ni kita dah tak ada apa dah. Kan? Kita akan kembali pada basic. So nak buat macam mana? Tolong puasa lah. Kalau tidak kesian kat ayah di sana. Faham? Terus. 100 masalah. Membayar kifarat puasa itu berapa cupak sehari? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muhazzab, apabila kita katakan tiada puasa daripada si mati, bahkan diberi makan miskin daripadanya, kalau kita tak mau puasa, kita bagi makan seorang miskin, maka hukumnya jika mati ia dahulu daripada Ramadan yang kedua, Ramadan pertama, Ramadan kedua, makan ia daripadanya bagi tiap-tiap hari secupak daripada makanan. Ini Ramadan pertama dia puasa, dia tinggal 3 hari. Ni Ramadan pertama, ni Ramadan kedua. Ni nak bayang.
Tu tak masuk Ramadan ketiga, Ramadan keempat, Ramadan kelima. Ada orang telefon saya baru ni, mak dia kena COVID, meninggal. Dia kata, mak pernah tak puasa. Bila? Masa dulu dia jahil. Bila tu? Tak tahulah dia duk abang kata dia tak pernah puasa. Berapa tahun, berapa puluh kali Ramadan dah ni. Allahu Akbar. Macam mana ni nak buat macam mana? Boleh bayang ke semua tu? Tu yang saya kata, balik pada ruh tu lah, balik pada dia, balik lah. Nak buat macam mana dah? Kita boleh ketiak hak mana yang kita tahu saja, hak lebih tu balik kat dia lah. Faham tak tuan-tuan? Kalau mampu, khodalah siap-siap. Kalau tak mampu, declare kat anak cucu, abang lah, ayah ada 360 hari lagi tak puasa. Ambil. Kata hampa nak, hak tu hampa tak mau ke? Bayar lah. Ada tak boleh dah duduk tinit apa tu dah. Dia tunggu dah. Dia memang tak boleh puasa. Mau puasa juga tik. Nak biar bagi macam tu. Tak mati pun boleh bayar dah sebenarnya. Tak mati lagi pun boleh bayar dah, sebab tak ada harapan untuk puasa pun. Dia kata ni 2 kali Ramadan. Ramadan yang kedua, memberi makan ia daripadanya bagi tiap-tiap hari secupa daripada makanan dengan tiada khilaf di sisi mazhab Syafi'i. Dan jika mati ia kemudian daripada datang Ramadan yang keduanya, maka iaitu 2 wajah. Menghikayat akan keduanya oleh sahibul Muhazzab, siapa dia? Imam An-Nawawi, dan ashab min ashabi Syafi'iyah, ulama yang bermazhab Syafi'i. Dan keduanya itu masyhur menyebut oleh sahibul Muhazzab akan dalil yang keduanya, salah satu nak tolong puasa ataupun bayar fidyah. Mengata akan dia oleh Ibnu Suraij, diberi makan tiap-tiap hari secupa. Ni kata ulama ni mazhab Syafi'i juga, dia kata bagi makan tiap-tiap hari secupa, tiap-tiap hari secupa, tiap-tiap hari secupa, pergi bagi kat dia, bawa secupa pergi bagi. Payah ustaz no, beli hak 10 kilo tu kira secupak lah, ni cara mudah. Ataupun nak juga beli 10 cupak, beli beras 10 cupak, boleh? Payah pening. Balik kira lah 10 kilo 700 satu cupak, pak kira. Itulah orang kata lebih tak apa dengan korang. Tu saya kata ambil sekilo lah senang. Hak lebih tu sedekah, lagi 300 gram tu sedekah lah, sebab takut pening kepala. Tapi kalau tuan-tuan nak buat 10 kilo tu 10 hari ayah tinggal 10 kilo tu tadi 700 dia mesti balance lagi kan, ambil balik. Tu sebagai masuk dalam kiraan 700 gram tu tadi. Saya nak cerita macam mana kot tuan-tuan, ada cikgu matematik tak ni? Okey, Sulaiman dirahmati Allah. Ambil satu atas nilai berapa hari dalam secupak tadi. Boleh tak pi lungguk sekali? Boleh. Pi lungguk sekali, dalam rumah tu ada 10 orang. Orang miskin. Ada duit mana saya nak? Ada 12 orang. Pi lungguk tang tu untuk kiraan seorang makan. Sang satu cupak selama 10 hari. Kira dia lah juga tu pun. Okey. Ada satu lagi bab khilaf tentang bayar fidyah sembahyang. Sat lagi kita cerita. Orang yang tak sembahyang boleh tak waris dia, wali dia tolong bayar dengan berah? Ada dalam kitab. Tapi dengan syarat dia tu bukan nyanyuk lah, dia sakit tak boleh bangkit dah, tak tahulah macam mana. Maka ada ulama pondok kata boleh bayar dengan segantang satu sembahyang. Tapi yang ni tak kuat lah, tambah-tambah bolehkah yang geng nu pula sakit pula tuan-tuan. tak mau ceritalah bab tu. Okay. Ada orang buat, dan saya biasa tanya dekat Datuk Syekh Badaruddin, ada dalam kitab, saya lupa kitab dia. 101 masalah membayar kifarat puasa nazar, bukan kerana dia uzur, tapi pasal dia nazar. Contoh macam ni kan, nazar adalah sumpah untuk melakukan perkara sunat atau harus, mewajibkan atas diri dia untuk melakukan perkara tersebut. Ingatlah, perkara yang sunat
maka mewajibkan atas diri dia untuk melakukan perkara tersebut. Contoh, dia kata aku nak puasa 3 hari. Puasa tu sunat saja, tapi bila dia kata aku nak puasa atas sebab anak aku lulus periksa, anak aku dapat temu duga kerja, anak aku lega daripada Covid, anak aku lega pada sakit, aku dapat anak lelaki, kahwin seorang lagi, contoh kan, aku nak puasa 3 hari. Puasa tu asal sunat saja, tapi dia bernazar, maka menjadi wajib atas dia. Wajib atas dia puasa. Dalam dapat elok nak puasa, wak leng wak innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tu nazar kena bagi tahu kat orang, saya bernazar. Kalau takatlah hati tak kira. Ustaz, hari tu saya niat dalam hati, saya nazar dalam hati. Siapa betul abang nak kena bayar tak? Dalam hati hang lantak pi. Berapa orang duk kata aku kalau ada duit nak sedekah belambok tapi tak sedekah pun. Ya, dalam hati tak dideclare dekat orang, tak dikira. Kalau habaq kat isteri sambil duk tidur pasang estro atas kepala, isteri duk sebelah, aku mau kalau boleh aku nak puasa 3 hari. Isteri dengar ni, dapat hak yang dia kata tadi, maka dia kena puasa. Dia kata tadi 3 hari tu berturut-turut ke dia kata 3 hari saja? Kalau berturut-turut lain cerita pula. Kalau puasa 3 hari berturut-turut, hari pertama dia bayang dah puasa nazar tadi, hari kedua dia bayang dah, hari ketiga demam, tak boleh puasa, maka kena mula balik daripada satu. Hak berulang-ulang tu pun termasuk nazar, berulang. Maksudnya 3 hari berturut-turut. Tapi kalau dia kata 3 hari aku ada masa aku bayar, aku puasa, yang tu tak apa. Tapi hak ni lah takut mati. Mati pergi kata siapa nak kena bayar, mai kita bicarakan. Baik, saya masuk lagi. Kalau nazar benda haram boleh tak? Nazar benda wajib boleh tak? Tak boleh. Tu saya kata sunat saja, kadang-kadang harus pun masuk. Apa dah yang wajib? Aku mau kalau lega Covid ni aku nak mayang 5 waktu, tak payah habaq memang kena mayang pun, benda wajib. Kan? Nazar benda yang telah difardukan, diwajibkan, tak payah. Aku kalau dapat projek ni bulan puasa, aku nak puasa penuh, tak payah habaq memang kena puasa penuh pun, benda dah wajib dah. Satu, benda yang telah diwajibkan, difardukan, tak boleh dinazar. Yang kedua, benda yang diharamkan. Aku kalau menang Kedah ni, aku nak telanjang bogeh, start daripada situ sampai pekan, bolehkah telanjang empat orang? Tak boleh, maka nazar tu tak dikira. Kalau botak kepala Ustaz boleh tak? Botak tu harus saja. Kalau nak buat pun boleh, tak buat pun tak apa. Botak kepala Kedah menang Hijau Kuning tahun 90 berapa tu. Lawan dengan KL kerja kalah lah. Lawan dengan orang lain menang. Botak kepala dengan Cina pun muar pakai botak. Nazar tu wajib ke? Ada kata wajib sebab benda tu harus, ada kata tak wajib pun kalau memalukan. Tapi orang kita botak tak malu, tapi Arab malu lah. Arab botak kepala cukup malu. Siapa dia? Kalau Arab Mesir, siapa botak kepala dibotakkan haramain, pencuri. Tu hukum adat dia apa? Siapa mencuri, dia cukup kepala bagi botak. Satu kampung nampak botak tu pencuri, hampa jaga. Cara tanda atau mencuri ni. Entah, jangan ada apa. Tuan-tuan dia pergi botak, dia tengok set baik Malizi. Set baik orang Malaysia. Kalau orang Arab sakit, tutup kedai terus, nampak botak mai. Takut kena curi. Faham kot no? Okey. Maksudnya ada sebab-sebab, tapi kita botak tak kisah. Budak pondok botak belambak. Budak tahfiz pun botak. Orang tanya saya, yang mana patut kita buat Ustaz? Biar rambut panjang ke botak? Patutnya sunnah Nabi rambut panjang. Pasal apa budak tahfiz potong rambut botak, budak pondok rambut botak? Heran tak? Orang akan tanya, sunnah Nabi rambut panjang, santri di Indonesia rambut panjang. Okey, pada adat kita orang Malaysia, orang Melayu kepala botak. Pasal apa botak? Pasal bila rambut botak,
Budak pondok, budak tahfiz, ada tak nak masa duk? Ada masa tak? Ada masa tak? Tak ada. Tapi kalau budak pondok duk biar rambut panjang apa, hak tang tu saja setengah jam. Lah ni gondol pun dia tak ada nak ambil fikir dah, bak kepala dah. Kerja hang mengaji je. Faham tak? Baik, yang kedua, botak pun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi biasa botak kepala. Bila lepas tahlul ini biasa botak kepala tu naik kan apa? Maksudnya itu pun sunnah Nabi. Tapi pasal mata kita lebih nampak Nabi berambut panjang, kita duk kata satu saja sunnah. Faham tak lagi? Kadang-kadang orang hak peternak kutu berjaya ni duk pakai dalil tu. Kan? Rambut panjang tapi kutu penuh. Nabi jaga nah, Nabi sintuk kepala. Nabi shampoo kepala. Nabi letak rambut dengan minyak zaitun sampai mengelit, nampak? Ada baru ni saya tengok. Oh, dia kutuk Pak Long ni buat. Ada satu syekh. Dia duduk di Yaman. Syekh ni syekh Arab, syekh orang putih. Mata dia biru. Dia dendan. Sebelah ni dua, sebelah ni dua. Dia dendan. Boleh ke hak tak mengaji ni kata macam-macam kat dia. Dia pakai serban, dia dendan. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Itulah cara Nabi. Rambut panjang dan Nabi dendan. Tang ni dua, tang ni dua. Keluar. Hadis sahih lagi tu. Kita bila nampak pelik, maksudnya kita tak baca habis lagi hadis Nabi ni. Botak dengan rambut panjang, guna dalil hak rambut panjang saja botak tak kena. Ngaji lagi dengan cepat mulut bila nampak mata. Muslimin yang dirahmati Allah. Gena ni. Dia bunyi dah. 101 habis dah kot. Kita baca, saya bacalah. Membayar kifarat puasa nazar. Puasa nazar. Tahu lah nazar nah, benda yang sunat saja. Benda haram jangan. Dan lainnya berapa cupak sehari. Puasa nazar tolong bayar, bukan puasa Ramadan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bermula hukum puasa nazar dan kifarat dan sekalian macam puasa yang wajib. Nazar asal sunat menjadi wajib atas si mati itu tadi, atas orang yang kena tadi. Samalah pada sekalian yang disebutkan. Sama dengan puasa Ramadan, puasa apa yang wajib atas dia, maka puasa nazar pun samalah. Antara dia nak bayar fidyah ataupun waris dia tadi, kaum kerabat dia nak tolong puasa. Maka pada qaul yang jadid, qaul jadid ni qaul Imam Syafi'i ada dua. Satu qaul qadim. Qaul qadim ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca kitab, Imam Syafi'i tak bagi buat tahlil. Tapi puak ni pergi pegang hak ni. Puak mana? Puak hak nak tembak kita tu lah. Dia pegang pendapat ni. Setelah Imam Syafi'i berjalan keliling keliling Jazirah Arab, lepas tu dia pergi duduk di Mesir, baru dia nampak, maka keluarlah qaul jadid. Pendapat dia yang kedua mengatakan boleh, dan sampai amalan orang yang hidup kirim kepada si mati. Maka hak golongan hak tolak yang kata kita duk buat benda sesat tak kena ni, duk pakai hak pendapat awal ni lah, qaul qadim. Tak mau panjang cerita lah. Dia kata Imam Syafi'i pun dah, hang baca hak qaul qadim, qaul jadid. Jadid qadim apa pula? Maksudnya hang tak tahu. Boleh tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Qaul qadim, dan pada qaul qadim bagi walinya memberi makan daripadanya. Walinya beri makan dan harus dipuasakan. Itu qaul qadim bagi mazhab Syafi'i. Qaul jadid bagi mazhab Syafi'i diberi makan daripada bagi tiap-tiap hari secupa. Maksudnya dia lebih kepada bagi fidyah daripada tolong puasa. Kalau hak qaul qadim, puasa dan tolong bayar fidyah. Beza ni. Maksudnya pendapat lama dengan pendapat baru. Macam ni lah. Dulu tahun 1957 undang-undang gazet tentang ni. Tiba-tiba berlaku masalah baru.
gubal balik undang-undang tersebut, maka keluar warta baru pula atas undang-undang tersebut, akta sekian. Sebab apa? Pasal berlaku Covid, maka terpaksa digubalkan balik undang-undang. Macam itulah qaul qadim dengan qaul jadid. Okey, habis takat tu dulu tuan-tuan. Nanti kita masuk puasa si mati bolehkah 30 orang pada sehari? Tolong puasa 30 orang. Anak dia ada bini 5. Bini 4. Bini 5 mazhab mana? Bini 4. Yang ni ada 7 orang anak lelaki, yang ni ada 10 orang. Beda 30 orang. 30 hari Ramadan pun dia tak puasa itu loh. Bagaimana rupanya boleh atau tidak bahagi siap-siap ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, baiklah. Tolong peringat balik insya-Allah minggu depan. Takat tu saya tuan-tuan minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, segala keburukan itu daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun tuan-tuan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirukum wa lisairil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kefahaman kepada kami tentang perihal agama kami ya Allah. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat ya Allah. Allahumma rzuqna mutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kurniakanlah, rezekikanlah kepada kami untuk kami mengikut jejak langkah kekasih kami sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.